السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Katanya daripada Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuhiddu imra'atun 'ala mayyitin fawqa thalath إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار." Maksudnya, seorang wanita tidak boleh berihdad, tidak boleh berkabung untuk mayat lebih daripada 3 hari, kecuali untuk suami selama 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh memakai pakaian dicelup dengan warna, kecuali pakaian asb. Dia tidak boleh bercelok, dia tidak boleh memakai wangian, kecuali jika dia suci daripada haid, dia mengambil sedikit daripada qust ataupun azfar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab talaq, bab bercerai. Yang mana dalam hadis ni ada seorang sahabiat yang dikenali sebagai Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan yang kematian suami ataupun perempuan yang kematian keluarga dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan yang kematian keluarganya berkabung lebih daripada 3 hari. Apabila ada salah seorang daripada keluarga kita meninggal dunia, sudah pasti keluarga yang masih hidup bersedih di atas kematian tersebut. Dan apabila ada keluarga meninggal dunia, ia juga termasuk dalam musibah. Jadi pakat bersedihlah. Tapi walau bagaimanapun ada hukum hakam yang perlu dipatuhi. Yang pertamanya, bagi orang puang, orang puang dia tidak boleh berkabung lebih daripada 3 hari. Hukum berkabung lebih daripada 3 hari adalah dilarang oleh agama. Di sana ada hadis yang lain yang diriwayat daripada Zainab binti Abi Salamah, anak kepada Abu Salamah radhiyallahu taala anha. Jika boleh ke mana? Tuwfiya hamimun li ummi Habibah. Ada keluarga bagi Ummi Habibah, mak dia, meninggal dunia. Kemudian fada'at bisufratin famasahat bidhira'aiha. Selepas daripada berlalu beberapa hari, maka Ummu Habibah
minta sejenis warna kuning, maksudnya biasa diguna untuk perhiasan perempuan cara dululah, alat solat orang puang dululah. Maka dia pun lomo di dua lengang dia. Ini cara dulu. Kemudian Ummu Salamah kata lagu mana? Faqalat innama asna'u hadha li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku buat benda ni lepas daripada mati sekejap je, aku pun ambil alat solat aku pakai di tubuh aku sebab aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ummu Salamah adalah isteri Rasulullah. Aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rasul kata lagu tu, tak halal. Maksudnya tak halal, haram. Kepada perempuan yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Untuk berkabung kerana kematian seseorang daripada keluarganya lebih daripada 3 hari. Tengok. Jadi berlalu je beberapa hari, hak yang Rasul benar, terus dia cari perhiasan untuk pakai di tubuh dia untuk mengelak daripada dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang, kata Ummu Habibah sebut bahawasanya tidak halal seorang perempuan yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perkara ini. Baik. Okey, sambungan hadis tadi. Kemudian melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk suami selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau perempuan kematian suami, dia mesti kena berihdad, mesti dia kena beriddah, mesti dia kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jadi untuk orang lain tidak lebih daripada 3 hari. Baik. Jadi kalau untuk suami sehingga 4 bulan 10 hari. Kemudian cuma 4 bulan 10 hari kita pernah cerita dah pada minggu lepas, iaitu bagi perempuan yang kematian suami sedangkan dia tidak hamil, dia tidak mengandung. Adapun kalau dia mengandung, maka iddah dia hanyalah apabila dia meletakkan kandungan je, maksudnya apabila dia bersalin. Okey, kemudian dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia maksudnya perempuan yang kematian suami tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna. Setiap jenis pakaian yang dicelup dengan warna, sebab zaman dulu perhiasan perempuan antaranya adalah pakaian yang diwarna dengan warna-warna tertentu. Itu perhiasan perempuan. Cakap kita jangan pakai pakaian yang lawa. Hak yang lawa-lawa. Dah pakai pakaian dia, pakaian lak kaki. Bukan. Bukan pakaian hak lak kaki. Pakai pakaian biasa sudahlah. Jangan pakai hak lawa-lawa, jangan. Hak bunga pelik-pelik jangan. Dah hamba tua dah, umur 70 dah kira. Sebab hukum ni bukan dikhususkan untuk orang muda. Bukan dikhususkan untuk orang muda, bukan orang tua pun sama juga. Setiap benda yang tercicir pasti ada pemunguknya. Setiap benda yang tercicir pasti ada pemunguknya. Orang tua cara orang tua, orang muda cara orang muda. Jadi hukum ini terpakai untuk semua perempuan tanpa mengira usia. Apabila suami dia meninggal dunia, mesti dia kena berihdad, berkabung lebih kurang dalam lebih kurang pula 4 bulan 10 hari. Yang pertama, dia jangan pakai pakaian yang dicelup dengan warna. Jadi pakaian yang jenis digunakan untuk berhias tidak boleh dia pakai. Kecuali pakaian asb. Rasul kata ada pakaian asb. Ini pakaian asb adalah sejenis pakaian daripada negara Yaman. Yang mana pakaian ini pada ketika itu dia tidak dipakai oleh ramai perempuan. Lepas tu bukanlah termasuk dalam pakaian perhiasan yang dilarang bagi perempuan yang sedang berada dalam iddah kematian suami. Kemudian kata Rasulullah, dia tidak boleh bercelau. Orang puang dalam kematian suami tidak boleh bercelau. Dia tidak boleh memakai wangian. Nak pakai wangian tak boleh. Celak tak boleh. Pakai wangian tak boleh. Kecuali jika dia suci daripada haid. Kalau dia suci daripada haid, dia boleh mengambil sedikit daripada qust ataupun azfar. Qust ataupun azfar ini adalah
nama kepada wangian yang diguna oleh masyarakat suatu ketika dahulu untuk meletakkan pada tempat keluar darah. Perempuan apabila datang haid, maka darah haid ni kan busuk, maka tempat keluar darah haid pun juga busuk. Baik. Kemudian apabila perempuan mengalami suci, antara perkara yang disunatkan bagi perempuan adalah meletakkan sedikit wangian pada kemaluan dia untuk menutupi bau busuk tersebut. Bagi perempuan yang sedang berada dalam iddah kematian suami, dia boleh meletakkan wangian pada kemaluan dia. Kalau zaman kita kok, dia beli pembasuh kemaluan dia, tak kira lah yang diperbuat daripada sirih kan seumpamanya, untuk menghilangkan bau busuk pada kemaluan tersebut setelah daripada mengalami suci daripada haid. Jadi sekadar tu tidak menjadi masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di tempat kita, alhamdulillah, ada sebahagian daripada orang puang, sama ada orang muda ataupun orang tua, masih lagi beramal dengan kewajipan ini. Ni kewajipan yang diwajibkan oleh agama kepada mana-mana perempuan yang kematian suami. Alhamdulillah masih lagi ada. Sehingga kan ada setengah-setengah makcik tua pun tanya sokmo, "Ustaz, orang ni boleh buat dak? Orang ni boleh buat dak, makcik ni baru mati tu lelaki?" Atau alhamdulillah. Namun ramai juga perempuan di tempat kita mengabaikan perkara ini setelah daripada kematian suami. Sedangkan perkara ini adalah hukum yang diwajibkan oleh Allah kepada perempuan tersebut. Jadi bagi mana-mana perempuan, apabila dia kematian suami, jadi dia kena jaga perkara ini. Selama 4 bulan 10 hari dia kena jaga. Jangan pakai pakaian awak lawa, jangan pakai wangi-wangian, jangan berhias ketika keluar daripada rumah. Nanti kita akan cerita perempuan yang kematian daripada suami, yang berada dalam iddah, dia masih lagi boleh keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Baik, antara syarat yang perlu dipenuhi yang kita cerita saat ni. Ni benda yang penting diambil ataupun dilakukan oleh perempuan kerana dia melibatkan dosa dan pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala radhiyallahu taala anha, beliau berkata, katanya, ja'altu ala aini sabira. Buku kita ditulis sabra, bukan sabra, sabira. Ja'altu ala aini ataupun ja'altu ala ainayya sabira ba'da an tuwfiya Abu Salamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yashubbul wajha fala taj'alihi illa bil-lail wanzi'ihi bin-nahar wala tamtashiti bi-tib wala bil-hinna fa innahu khidab. Qultu bi ayyi shay'in amtashit? Qal bis-sidr. Maksudnya, aku meletakkan ramuan pohon-pohon yang pahit di dua mataku setelah Abu Salamah wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu membuat wajah nampak lebih muda, maka janganlah kamu menggunakannya kecuali di malam hari, dan lepaskanlah ia di siang hari. Jangan menyisir dengan minyak wangi, dan jangan pula dengan inai, kerana ia termasuk di dalam khidab yang dilarang kepada perempuan yang sedang beriddah selepas kematian suami. Kemudian aku berkata, dengan apa aku menyisir? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan daun bidara. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Ummu Salamah, yang mana beliau kematian suaminya. Suami dia Abu Salamah meninggal dunia. Jadi Abu Salamah, Ummu Salamah,
Dua-dua orang ni asal penduduk Mekah, dia berhijrah ke negeri Madinah. Jadi masa Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah masih lagi berada dalam iddah kematian suami. Secara kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Ummu Salamah dan baginda mendapati Ummu Salamah meletakkan sesuatu pada mata dia. Meletakkan sesuatu pada mata dia. Yang mana dia letak benda ni, nama dia adalah sabir, adalah sejenis benda yang pahit dia letak di mata untuk merawat mata lah. Adalah mata dia ada masalah. Ini cara perubatan dululah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kepada Ummu Salamah, kata Rasulullah, dah warna ni Ummu Salamah? Nampak berjangak dah. Kalau cakap nampak berhias dah. Sedangkan tu lelaki baru mati, dah habis lagi iddah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah khabar kepada Rasulullah, Rasulullah, ni adalah sabir. Ni bukan celak. Ni adalah sejenis pohon hak yang pahit yang digunakan untuk merawat mata. Baik. Jadi secara kebetulan dia ada masalah, ada sedikitlah sakit di mata yang menyebabkan dia guna perkara tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar lagu mana kepada dia? Benda ni dia akan melawakan muka. Benda tu dia akan melawakan muka, menyerikan muka. Jadi walaupun tujuan untuk perubatan, tapi dalam masa yang sama dia akan menyerikan muka. Maka Rasulullah kata jangan pakai. Kau nak pakai juga, pakai pada waktu malam, masuk siang hari buang. Rasul suruh pakai benda pada waktu malam, masuk siang hari, buang perkara tersebut. Baik. Lepas tu Rasulullah tambah lagi. Rambut pun jangan sikat dengan wangi-wangian. Sikat rambut jangan letak wangian. Sikat rambut jangan letak ina. Maksudnya mengubahkan warna rambut untuk lebih comel, jangan. Maka kata Ummu Salamah, dah mana nak sikat dengan benda wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau nak sikat boleh juga, nak sikat, tapi sikat dengan daun bidara. Baik, dah lagu mana daun bidara? Ambil daun bidara, letak atas kepala, lepas tu sikatlah. Hak yang berbaki duduk di kepala tu, lepas tu dibolehkan. Baik, maka kita faham daripada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan sakit mata, yang mana ubat yang diguna untuk diletakkan pada mata, hukumnya adalah dibolehkan untuk merawat sakit mata. Tetapi kalau sekiranya ubat tersebut menyebabkan nampak koha jangok, koha lawak, maka boleh pakai pada waktu malam sahaja, tidak boleh pakai pada waktu siang hari. Ini bagi perempuan yang berada dalam iddah kematian suami. Kemudian sikat rambut dibolehkan, tidak menjadi masalah. Orang puang nak sikat rambut dibolehkan. Cuma masa dia sikat rambut, jangan letak wangian pada rambut, itu tidak dibolehkan. Yang keduanya, jangan letak warna yang, kalau kita got dye rambut lah. Kalau zaman kita dulu dia dye dengan ina. Zaman kita macam-macam lah warna. Jangan dilakukan perkara tersebut. Ini benda yang dilarang. Tapi kalau sekadar dengan menggunakan daun bidara, itu tidak menjadi masalah. Kemudian daripada Ummu Salamah juga, kata Ummu Salamah, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, inna ibnati mata anha zawjuha wa qad ishtakat 'aynaha afanakhuluha? Qala la. Seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, putriku ini suaminya meninggal dunia, sementara dia sakit mata. Apakah kami boleh memberikannya celok? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah seorang sahabat Rasulullah, dan dia juga adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kita bahawasanya pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang perempuan mari jumpa dengan Rasulullah dan khabar kepada Rasulullah bahawasanya anak perempuan dia baru kematian suami. Maksudnya masih lagi berada dalam iddah. Kemudian anak puang dia sakit mata. Dan antara cara rawatan dulu adalah menggunakan cilok daripada batu ismid. Ada cara-cara rawatan dulu menggunakan bahan-bahan tertentu untuk diletakkan macam pakai celok di mata untuk merawat sakit mata. Maka dia pun tanya Rasulullah, boleh tak nak pakai celok sebab dia sakit mata Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak membenarkan. Sebab dia pakai celok jadi nampak lawa. Jadi orang yang sakit ketika berada dalam iddah kematian suami, dia boleh merawat sakit tersebut dengan menggunakan ubat-ubat tertentu. Tetapi kalau ubat yang digunakan yang akan menampakkan lawa lagi, dapat macam dia seolah-olah macam dia berhias, maka waktu dilarang oleh agama. Baik. Kemudian daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Tulliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajaraha rajulun an takhruj فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا." Ibu saudaraku telah dicerai oleh suaminya. Lalu dia hendak memetik buah kurmanya, buah tamar dia di kebun lah. Maka ada seorang laki-laki yang mengherdiknya kerana yang melarangnya, kerana ibu saudaraku keluar rumah. Maka ibu saudaraku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak mengapa, boleh petiklah buah tamarmu kerana kamu mampu untuk bersedekah dengannya ataupun berbuat kebaikan dengannya." Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir bin Abdullah adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi satu cerita yang mana mak saudara dia khalah ni, mak saudara sebelah mak dia, adik-beradik mak dia, mak saudara sebelah mak dia, dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Jadi suami dia cerai mak saudara dia, jadi cerailah mak saudara dia, pisah dah dengan tu lelaki. Jadi setelah daripada mak saudara dia berpisah, mak saudara dia mesti kena beriddah. Ada iddah dia. Iddah perempuan yang dicerai oleh suami. Dah kiralah talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3 ke. Kena tengok. Kalau perempuan itu masih lagi datang haid, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Perempuan yang dicerai oleh suami, iddahnya adalah 3 kali suci. Yang keduanya, kalaulah dia mengandung, maka iddahnya adalah apabila dia bersalin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun." Perempuan-perempuan yang mengandung, iddahnya adalah apabila dia bersalin. Manakala perempuan yang belum lagi datang haid ataupun perempuan yang habis dah haid dia, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ni iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suami. Jadi mak saudara dia telah bercerai dengan suami, diceraikan oleh suaminya. Mak saudara dia berada dalam iddah. Tiba-tiba
mak saudara dia keluar daripada rumah untuk pergi kebun. Sebab mak saudara dia ada kebun, ada ladang taman, ada kebun taman. Tujuan untuk pergi petik, untuk pergi ambil buah taman di kebun. Tiba-tiba terserempak dengan seorang lelaki juga sahabat Rasulullah di tengah jalan. Maka orang lelaki itu marah dia. Orang lelaki kata, mu dalam edah apa tubik dah rumah Orang lelaki itu marah dia. Orang lelaki kata, mu dalam edah tapi mu tubik dah rumah. Jadi benda yang kita dapat faham bahawasanya para sahabat telah mengetahui, telah maklum di sisi para sahabat, sama ada lelaki ataupun perempuan, bahawasanya perempuan yang berada dalam iddah tidak boleh keluar daripada rumah. Tidak larang. Jadi orang sahabat lelaki ni tengok keluar daripada rumah, sedangkan dia masih lagi berada dalam iddah, sebab dia baru lagi bercerai dengan suaminya. Orang lelaki tu larang, bapa mu tubik di rumah? Bapa mu tubik di rumah? Manakala mak saudara kepada Jabir, dia keluar adalah ada tujuan untuk pergi ambil tamar di kebun untuk makan dan seumpamanya. Jadi oleh kerana ada orang larang dia, maka dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum, boleh tak dia nak keluar. Maka apabila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak boleh keluar. Silakan. Kalau nak pergi ke kebun nak ambil buah taman, silakan. Barangkali dengan awak pergi ambil buah taman, saat itu awak boleh bersedekah dengan buah taman tersebut, ataupun awak dapat buat kebaikan dengan buah taman tersebut. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan kepada hadis ini, kata ulama, perempuan yang kematian suami yang berada dalam iddah, kalau dia ada kebun, boleh dia keluar pergi kebun dia. Kalau dia ada kebun, boleh dia keluar pergi kebun dia. Dan bukan setakat kebun, bahkan boleh dia keluar kalau dia bekerja, boleh dia keluar untuk bekerja. Tapi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Kena jaga pakaian dia, jaga pergaulan dia, jangan berhias. Itu jelas dah daripada perbincangan sebelumnya. Jadi nak keluar bekerja, nak keluar pergi kebun, hukum dia adalah dibolehkan, tapi jangan mengenakan wangian, jangan pakai pakaian yang lawa, jangan berhias. Ini di antara benda yang penting yang perempuan perlu tahu. Dan ulama faham daripada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama faham juga daripada hadis yang kita bincang saat ni, bahawasanya perempuan yang kematian suami boleh keluar daripada rumah sekiranya ada hajat, ada keperluan. Perempuan yang dicerai oleh suami, perempuan yang kematian suami boleh keluar daripada rumah sekiranya ada hajat, keperluan yang diizinkan oleh syarak. Nak pergi beli, kalau nak beli nak makan dia, maka boleh dia keluar pergi pasar untuk beli, boleh keluar pergi kedai untuk beli, tapi tanpa mengenakan sebarang perhiasan. Itu kita kena ingat. Tapi bukanlah semua benda boleh berlaku. Ada orang puang tekah dalam iddah pun, kenduri kahwin dia pergi pasar, pergi shopping, pergi situ, pergi sini, pergi. Lah kali kita kata awak ni tak ada beza langsung. Duduk dalam iddah ke tak duduk dalam iddah, tak ada beza, boleh pergi belaka. Tak ada salah. Dia bukan semua benda boleh pergi. Ada benda hak yang boleh pergi, ada benda hak yang tidak boleh pergi. Ada benda hak yang boleh dia keluar daripada rumah, ada benda hak yang tidak boleh dia keluar daripada rumah. Kalau ada keperluan, contoh bekerja, ataupun contoh nak beli, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, itu tidak dibolehkan. Jadi hari keluarga pun tu baik kau. Hari keluarga, mak baru tu lelaki mati, anak-anak pakat buat hari keluarga, dengan mak-mak pergi
Dia kata keperluan dah anak ajak gi ah nyanyi siang pula kanak dak rasa hati anak pula kata kat gi pula dah. Ada juga masalah gitu. Sekarang ni mungkin kena faham ini adalah hak Allah. Kena ingat iddah ni adalah hak Allah. Jangan sekali-kali langgar hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dak tahu mati suami dengan dak mati suami sama je. Tu jadi benda yang bermasalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya lagi daripada Furai'ah binti Malik anna zawjaha kharaja fi talabi a'budillah faqataluhu qalat فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10 قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. Bahawasanya suaminya pergi mencari beberapa orang hamba sahayanya yang melarikan diri, lalu mereka membunuhnya. Furai'ah berkata, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membolehkanku pulang ke keluargaku kerana suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal miliknya dan nafkah. Beliau menjawab, ya. Ketika aku berada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi keluar, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggallah di rumahmu sampai masa iddahmu selesai. Furai'ah berkata, maka aku beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dia berkata lagi, dan setelah itu Uthman menetapkan hukum dengannya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan imam yang 4, serta disahihkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Jadi ada seorang sahabiat Rasulullah yang dikenali sebagai Furai'ah binti Malik. Okey, sebelum daripada kita huraikan bab ni, kita nak undur sikit hadis yang tadi. Hadis hak tadi kita kata perempuan hak yang dicerai oleh suami dengan talak 3, perempuan hak yang kematian suami yang masih lagi berada dalam iddah, dia tidak boleh keluar daripada rumah dia melainkan apabila ada hajat keperluan, apabila ada keperluan, contoh untuk bekerja dan seumpamanya. Sebab Ahmad lupa nak sebut lagi. Berbeza dengan perempuan yang dicerai oleh suami dengan talak raj'i, talak kali pertama dan talak kali kedua. Perempuan ini dicerai oleh suami dia kali pertama dan kali kedua, dia masih lagi berada dalam iddah. Perempuan ini tidak boleh keluar daripada rumah suami tersebut melainkan mendapat keizinan daripada suami. Ini benda yang perlu disebut oleh masyarakat kita, sebab masih ramai lagi di kalangan masyarakat kita yang tidak faham perkara ini. Jadi baru cerai kali pertama, cerai kali kedua, dah pisah dah, pakat balik. Orang puan balik rumah mak dia kan? Itu adalah salah. Perbuatan tersebut adalah haram, tidak dibolehkan. Kerana perempuan yang dicerai oleh suaminya ataupun yang dicerai dengan talak raj'i, talak kali pertama, talak kali kedua, selama mana dia berada dalam iddah, dia masih lagi pada hukum isteri. Dia masih lagi pada hukum isteri. Bila-bila masa saja suami dia boleh rujuk dia. Hanya cukup dengan lafaz saja, aku rujukmu. Baik, selesai dah. Dia kembali semula kepada suami dia. Perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan talak raj'i, talak kali pertama dan kedua, selama mana masih lagi berada dalam iddah, dia pada hukum isteri. Apabila pada hukum isteri, dia tidak boleh keluar rumah melainkan mendapat keizinan daripada suaminya. Itu dia kena faham. Baik. Dalam hadis yang diriwayat ataupun dalam asar yang diriwayat oleh Imam Ibn Shaybah dalam kitab Musannaf beliau,
daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana Abdullah bin Umar sentiasa mengucapkan perkataan ini, idza talaqa ar-rajulu imra'atahu tatliqatan aw tatliqatain lam takhruj min baitiha illa biizni. Apabila seorang lelaki telah mencerai isterinya sekali talak ataupun 2 kali, maka perempuan itu tidak boleh keluar daripada rumah melainkan mendapat keizinan daripada si suami. Baik. Kita nak sambung balik hadis yang kita bincang saat ni. Jadi ada seorang sahabiat Rasulullah yang dikenali sebagai Furai'ah binti Malik, menceritakan bahawasanya suami dia keluar daripada rumah kerana pergi cari beberapa orang hamba dia lari. Dulu ada hamba, jadi tok lelaki dia ada ramai hamba. Tiba-tiba hamba lari, jadi tok lelaki dia carilah hamba lari pada mana ni. Jumpa tengah jalan hamba pakat bunuh tok lelaki dia, mati. Tuang dibunuh oleh hamba, mati. Jadi apabila mati, secara kebetulan tok lelaki dia tidak meninggal rumah yang dimiliki oleh tok lelaki dia. Jadi tupang rumah orang, mungkin sewa atau pinjam, tapi nak royak bukan rumah yang dimiliki oleh tok lelaki dia. Maka dia pun mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah, tok lelaki hamba mati dibunuh oleh hamba-hamba dia. Lepas tu masalah sekarang lah ni, tok lelaki hamba tidak meninggalkan rumah yang dimiliki oleh dia. Jadi rumah yang kami duduk lah ni adalah rumah mungkin sewa dan mungkin rumah tu pinjam, ataupun mungkin tak kira lah, yang penting bukan rumah yang dimiliki oleh suami dia. Maka Furai'ah meminta izin daripada Rasulullah untuk dia balik ke rumah keluarga dia. Dia nak balik mula rumah keluarga hamba, rumah ayah hamba, mak hamba. Dia khabar kepada Rasulullah. Jadi bermakna Furai'ah binti Malik, seorang sahabiat Rasulullah, mengetahui bahawasanya perempuan yang kematian suami mesti kena beriddah dalam rumah suami dia meninggal dunia. Dalam rumah yang dia duduk dengan suami itu mesti kena beriddah di situ. Cuma oleh kerana melihat kepada rumah yang ditinggalkan oleh suami ini bukan milik suami, maka dia minta izin daripada Rasulullah untuk balik ke rumah keluarga dia, beriddah di sana. Maka peringkat awal Rasul kata boleh. Kemudian apabila dia berjalan keluar daripada rumah Rasulullah, sebelum daripada keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, mung kena tinggal di rumahmu sehingga selesai iddahmu. Mesti mung kena tetap tinggal di rumah suamimu walaupun bukan milik dia sehingga mung selesai iddah. Dan mung kena beriddah padanya selama 4 bulan 10 hari. Kemudian hukum ini diputuskan oleh Sayyidina Uthman selepas daripada ataupun di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.